Kes positif COVID-19 dalam negara melepasi angka 100,000 semalam dengan 1,581 kes baru. Sepanjang bulan Disember, Malaysia hanya merekodkan angka harian 3 digit untuk 2 hari dengan selainnya angka 4 digit. Menurut unjuran Institute for Health Metrics and Evaluation, kes harian negara dijangka mencecah 5,000 pada hujung Februari depan. Sejauh mana kes harian negara disumbang oleh program saringan ke atas pekerja yang semakin kerap dijalankan ataupun disumbang oleh penularan dalam komuniti? Dan adakah strategi baharu diperlukan menjelang tahun baru ini? Untuk mengulas lanjut, bersedia di talian Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Muhammad, pakar mikrobiologi Clinical University Sains Islam Malaysia. Baik, Prof, adakah lonjakan kes yang berterusan ini disumbang oleh ujian saringan bersasar yang semakin kerap dijalankan? Ya, betul. Saya berpendapat bahawa laporan kes harian yang sangat besar ini sebahagiannya adalah disebabkan oleh aktiviti saringan aktif, terutama di tempat-tempat pembinaan dan juga di kilang-kilang. Tetapi ada juga sebahagiannya daripada yang positif itu daripada komuniti. Dalam pandangan Prof, adakah saringan COVID-19 masih perlu kekal dijalankan secara bersasar ataupun mungkin patut diperluaskan secara besar-besaran ataupun mass testing? Contohnya, kita lihat Kerajaan Selangor baru-baru ini ada menjalankan beberapa program saringan percuma untuk penduduk di Kelang yang telah beberapa kali merekodkan kes tertinggi di Selangor. Pada pendapat saya, targeted screening ataupun saringan bersasar adalah lebih perlu di masa sekarang, kerana ianya lebih cost effective dan juga mempunyai impact yang lebih tinggi berbanding dengan menjalankan saringan secara besar-besaran. Kerana bagi saya, kerana kita sudah tahu di manakah siapakah golongan yang berisiko dan golongan manakah yang mempunyai kes yang tinggi, contohnya di kalangan warga asing, di tempat pembinaan. Jadi kita harus fokuskan pada golongan-golongan tersebut, bukannya kita membuat saringan secara besar-besaran ataupun mass screening. Baik Prof, dalam masa yang sama, beberapa varian baharu dikesan di serata dunia, antaranya di United Kingdom dan juga di Afrika Selatan. Adakah kerajaan wajar mengekalkan kuarantin wajib selama 10 hari ketika ini atau mungkin perlu kembalikan kuarantin selama 14 hari? Kalau kita lihat Hong Kong misalnya telah pun melanjutkan tempoh kuarantin sepanjang 21 hari. Okey, jika kita melihat kepada varian baru yang dilaporkan di United Kingdom yang ditemui pada September, kalau tak silap saya, September tahun ini, mereka mendapati bahawa varian ini mempunyai mutasi varian ini adalah pada genetik yang mengkodkan pada spike protein. Spike protein ini ialah struktur yang di mana diperlukan oleh virus untuk melekat pada sel. Jadi mereka dapati bahawa dengan mutasi ini, varian ini menyebabkan 70% lebih mudah merepak berbanding dengan varian yang sebelum ini. Jadi jika kita melihat kepada tempat mutasi itu, saya berpendapat bahawa varian ini hanya berkemungkinan besar, varian ini hanya akan mengubah cara, maksudnya ianya lebih keboleh jangkitan akan menjadi lebih tinggi, tetapi ianya tidak mempengaruhi tempoh inkubasi virus tersebut. Jika kita tengok kepada varian mutasi sebelum ini, iaitu D614G, ianya juga berlaku, mutasi itu juga berlaku di spike, spike protein. Jadi ianya juga menyebabkan keboleh kejangkitan menjadi lebih tinggi, tetapi ianya tidak mempengaruhi dari segi inkubasi dan juga dari segi gejala-gejala lain. Jadi saya merasakan bahawa varian ini juga sama, tetapi walau bagaimanapun lebih banyak kajian perlu dilakukan untuk memahami perangai sebenar virus mutasi ini. Jadi untuk sekarang ini saya rasakan tempoh kuarantin 10 hari itu masih boleh diguna pakai. Baik, Doktor, bercakap tentang varian baharu ini masih banyak yang kita tak tahu seperti Doktor katakan, tetapi ramai yang bimbang bukan sahaja di UK tetapi di Malaysia juga terdapat mutasi baharu yang dikesan A701V yang dikesan di Sabah baru-baru ini. Adakah kita juga perlu mengambil tindakan yang lebih tegas seperti yang dilaksanakan di UK dan kita lihat strategi ketika ini PKPD di lokaliti yang paling berisiko, PKPB di Lembah Kelang, adakah ini memadai ataupun kita perlukan strategi baru menjelang tahun baru ini? Okey, pada pendapat saya, PKPD di lokaliti yang mencatat kes yang tinggi itu adalah sudah mencukupi, tetapi walau bagaimanapun dari segi PKPB, contohnya di negeri Selangor ataupun di tempat-tempat zon merah dan sebagainya, saya rasakan syarat-syarat PKPB itu perlu diteliti sekali lagi, kerana sebab saya merasakan bahawa jika kita lihat kawasan yang menjalani PKPB dan kawasan yang menjalani PKPB itu tidak banyak bezanya, macam sama saja, semua orang bebas keluar madrasah, tempat kedai-kedai semua dibuka.
Jadi saya rasa syarat-syarat itu perlu harus diteliti semula. Sebagai contoh mungkin kedai-kedai cuma dibuka sehingga jam 8 malam mungkin supaya kita tidak mahu menggalakkan orang ramai keluar ya. Mereka cuma perlu keluar apabila perlu saja. Itu kita harus terapkan ya. Kita beritahu orang awam supaya jangan keluar rumah, tetapi kita buka kedai hingga 12 malam. Jadi saya rasa itu tidak patut dilakukan. Dan kemudiannya cadangan saya yang kedua ialah kita harus melindungi golongan rentan, golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID. Contohnya warga emas, mereka yang punya kencing manis, darah tinggi, mereka harus dilindungi. Sebagai contohnya, mungkin jika ada majikan yang mempunyai pekerja yang terdiri pada golongan rentan, mungkin mereka perlu dipertimbangkan untuk terus bekerja dari rumah, dan juga bagi mereka yang tinggal berserumah dengan orang yang bergolongan rentan juga perlu wajar diberi pertimbangan untuk bekerja dari rumah kerana sekiranya individu yang tinggal serumah dengan golongan rentan mendapat jangkitan tanpa gejala, kemungkinan besar akan menjangkiti golongan rentan tersebut dan mungkin mereka berisiko untuk mendapat jangkitan yang teruk. Dan bagi anak-anak pula jika mereka mempunyai ibu bapa dan juga mungkin ahli keluarga yang golongan rentan ini, maka mereka perlu membantu dari segi menyediakan kelengkapan harian ubat-ubatan supaya untuk memastikan supaya golongan rentan ini tidak keluar rumah, tidak mengeksposkan, mendedahkan diri mereka kepada virus-virus. Sebagai contoh di England contohnya terdapat banyak kumpulan-kumpulan sukarelawan yang sebenarnya membantu warga emas yang golongan rentan. Mereka ada grup setiap lokaliti itu mereka mempunyai kumpulan sokongan yang mana mereka membantu membeli barang keperluan, mengambil ubat di farmasi, dan juga mereka juga memberikan dukungan emosi kepada warga emas untuk melalui hidup normal baharu sepanjang COVID-19 ini. Jadi saya rasa mungkin kita patut membuat demikian juga untuk memastikan bahawa mortality rate kita ataupun kadar kematian kita sentiasa rendah. Baik, terima kasih untuk cadangan itu Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Mohamad, pakar mikrobiologi Clinical University Sains Islam Malaysia, mengulas mengenai kes positif COVID-19 dalam negara yang telah pun melepasi angka 100,000 kes setakat semalam.